So kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Kita masuk tajuk 1.4 Okey, kita masuk 1.4 dan objektif pembelajaran kita hari ini adalah ada dua objektif pembelajaran. Iaitu yang pertama menjelaskan dengan contoh, menjelaskan dengan contoh jenis penglihatan dan pendengaran haiwan. Yang kedua, yang kedua adalah untuk kita berkomunikasi mengenai bagaimana organ deria boleh menjamin kesinambungan haiwan di bumi. Ini adalah objektif pembelajaran. Macam mana kamu nak tahu kamu faham ke tidak apa yang kita akan pelajari hari ini? Kamu dikatakan menguasai pembelajaran hari ini sekiranya di akhir pembelajaran nanti kamu boleh menyatakan dua jenis penglihatan haiwan. Yang kita akan bincang hari ini. Yang kedua, kamu boleh menyatakan 3 contoh haiwan bagi setiap jenis penglihatan. So kita ada 2 jenis penglihatan dan setiap jenis penglihatan tu kamu boleh berikan ataupun kamu boleh nyatakan 3 contoh haiwan. Dan yang ketiga, kamu boleh menyatakan 1 jenis pendengaran dan yang keempat, dia ada 4 ni sepatutnya, saya terlupa nak tulis tadi lagi 1. Dan yang keempat, kamu boleh menerangkan. Kamu boleh menerangkan satu kepentingan. Satu kepentingan pendengaran stereofonik. Pendengaran stereofonik. So kita ada 4 kriteria kejayaan. So kita dah masuk tajuk subtopik yang terakhir. Kita masuk subtopik yang terakhir untuk bab 4. Kita dah masuk bab yang terakhir. So kita lihat dekat sini kepentingan gerak balas terhadap rangsangan dalam haiwan lain. So kita lihat penglihatan haiwan, dia ada 2 jenis penglihatan. Yang pertama kamu kena tahu penglihatan haiwan ni dia ada 2 jenis penglihatan. Iaitu penglihatan stereoskopik dan penglihatan monocular. Cuba besarkan sikit ya. So dia ada 2 jenis penglihatan iaitu stereoskopik dan monocular. So kamu perasan tak? Haiwan ni, setiap haiwan, kedudukan mata haiwan ni dia berbeza-beza. Ada yang duduk dekat bahagian hadapan, ada yang duduk dekat bahagian tepi muka dia ataupun tepi kepala. Contohnya macam ikan, ayam, mata dia tu duduk dekat mana? Duduk dekat tepi kepala kan, dekat sisi kanan dan sisi kiri kepala dia. Manakala burung helang, apa lagi, harimau, singa, mata dia duduk dekat mana? Depan. Dekat depan. Sebenarnya kedudukan mata haiwan ni, kedudukan mata haiwan ni dia menentukan jenis penglihatan haiwan tersebut. So kita lihat. Ni contohnya ada 2 jenis haiwan. Yang first ni adalah, ini apa ni? Gambar apa ni? Ni burung elang burung hantu. Kan? Ni burung hantu. Gambar yang kedua tu gambar apa? Tikus. Tikus. Ataupun hamster. Tikus ataupun hamster pun dia juga ni. Kecil-kecil je kan? So kita nampak kan perbezaan kedudukan mata burung hantu ni dengan tikus tu. So kita tengok yang pertama dulu. Burung hantu ni mata dia duduk sepasang mata dia, maknanya kedua-dua belah mata dia tu duduk dekat bahagian hadapan kepala. Dia duduk dekat bahagian hadapan kepala. Jadi termasuklah manusia. Kita pun mata kita duduk dekat depan kepala kita kan. So jenis penglihatan bagi manusia dan haiwan yang jenis ini kita katakan dia mempunyai penglihatan stereoskopik. Cikgu ulang. Haiwan dan juga manusia yang mempunyai sepasang mata yang terletak di hadapan kepala, kita katakan dia mempunyai penglihatan stereoskopik.
Okey. Manakala haiwan seperti tikus, ayam, arnab, lagi apa? Ikan, rusa, dia mempunyai sepasang mata yang terletak di sisi kepala. Okay. Haiwan jenis ini dia mempunyai penglihatan monocular. Apa maksud mono? Apa maksud mono? Okay. Mono ni bermaksud satu. So monocular maknanya penglihatan satu mata. Okay, apa maksud satu mata ni? Okay, nanti kita akan lihat dengan lebih jelas. Alright, so kita tengok lukisan 2D. Okay, ni adalah lukisan 2D. So kita lihat, okay, ini adalah penglihatan stereoskopik. Okay, ini adalah penglihatan stereoskopik. Okey, kalau kamu tengok, kedua-duanya berada di hadapan. Okey, kedua-duanya berada di hadapan. Kita lihat dahulu mata dia berada di hadapan kepala dan dia mempunyai keluasan medan penglihatan yang kecil. Kenapa kecil? Dia dekat sini je dia punya medan penglihatan dia. Dari cikgu guna pen warna merah supaya kamu nampak. Okey, dia punya medan penglihatan dia yang ini sahaja. Itu dia punya medan penglihatan. Berbanding dengan monocular di mana kedua-dua mata dia terletak dekat sisi. Ini sisi kepala. Okay, dia punya medan penglihatan lebih besar. Kita nampak kan yang warna biru tu lebih besar pada monocular. Ni monocular. Okey. Yang kedua, kita boleh lihat yang kedua. Okey, medan penglihatan yang bertindih. Okey, medan penglihatan yang bertindih ni yang color biru. Okey, yang color biru. Yang color purple ni. Yang saya warnakan warna biru. Ini adalah medan penglihatan yang bertindih. Apa maksud medan penglihatan yang bertindih ni? Okey, medan penglihatan yang bertindih ni adalah dia menghasilkan penglihatan 3 dimensi. Okay, dia memberikan penglihatan tu dalam bentuk 3 dimensi. Jadi image 3 dimensi yang terbentuk ni, yang warna purple, yang warna biru yang warna purple yang saya lorek-lorek ni, dia akan membolehkan haiwan tersebut dapat menganggar jarak dengan tepat, dapat mengukur kedalaman objek dengan tepat. Itu keistimewaan penglihatan stereoskopik, sebab walaupun dia mempunyai medan penglihatan yang kecil tapi dia dapat melihat objek dengan jelas. Sebab apa? Sebab kawasan pertindihan tu adalah besar. Okey. Manakala untuk monocular, monocular ni walaupun medan penglihatan dia besar, dia boleh lihat, maknanya dia punya medan penglihatan ni 360 darjah. Manakala monocular tadi, manakala monocular ni monocular ni adalah monocular ni adalah 180 darjah. Okey. So dia boleh tengok yang depan ni sahaja. Ini dia punya medan pertindihan dia. Tetapi kalau untuk monocular, pertindihan dia sikit je. Pertindihan dia sikit. Dia boleh tengok semua objek keliling dia, depan belakang dia. Dia boleh tengok. Tapi dia tak dapat lihat dengan tepat. Sebab tu kita panggil rabun ayam. Dia boleh tengok semua tapi dia punya image dua dimensi dia sedikit sahaja. So dia tak dapat lihat objek dengan jelas. Okey. So apa kelebihan image 3 dimensi ataupun apa kelebihan medan penglihatan bertindih ni? Okey. Kelebihan dia dapat menganggar jarak. So dia boleh memburu haiwan lain dengan tepat. Dia boleh menganggar jarak yang dengan baik untuk membantu haiwan tu memburu. Okey, manakala untuk monocular, apa kelebihan dia?
Okey, disebabkan dia ada medan penglihatan yang luas, jadi biasanya uh, haiwan mangsa, haiwan mangsa ataupun pengguna primer, dia mempunyai penglihatan monokular sebab dia boleh mengesan musuh yang boleh datang dari pelbagai arah. Okey. So biasanya manusia dan juga kebanyakan haiwan pemangsa. Haiwan pemangsa maknanya yang makan haiwan lain. Dia mempunyai penglihatan stereoskopik. Manakala haiwan mangsa dia mempunyai penglihatan monokular. Okey, ini yang saya cerita tadi tu. Perbezaan antara penglihatan stereoskopik dengan monokular. Okey, boleh Okey. Kemudian ini untuk jenis penglihatan. So boleh ulang balik tak? Kita ada berapa jenis, haiwan ada berapa jenis penglihatan? 2. Okey, 2. Yang pertama adalah stereoskopik dan yang kedua adalah Monocular. okey, good. Okey, boleh tak sebutkan cikgu 3 contoh haiwan yang mempunyai penglihatan stereoskopik? Kucing, burung hantu, Kucing, Harimau. burung hantu, harimau. Okay, good. Thank you. Manakala 3 contoh haiwan monokular? Tikus, ayam, Tikus, ayam, arnab, ular? arnab. Ular, arnab. Betul, arnab ataupun itik. Alright, good. Okay, itu penglihatan haiwan. Sekarang kita nak melihat pendengaran. Okay. Cuba kamu pegang telinga kamu. Pegang telinga kamu. Ada tak di kalangan kamu yang mempunyai satu telinga sahaja? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Okey, biasanya haiwan, manusia semua ada 2 telinga. Jadi, pendengaran yang menggunakan kedua-dua belah telinga kita panggil sebagai pendengaran stereofonik. Jadi semua haiwan dan manusia mempunyai jenis pendengaran stereofonik. That's why kita boleh menentukan arah bunyi dengan tepat. Okay, itu adalah dia kata apa, kepentingan. Kepentingan pendengaran stereofonik. Sekiranya soalan tanya apakah yang dimaksudkan dengan pendengaran stereofonik? Pendengaran stereofonik ni adalah pendengaran yang menggunakan kedua-dua belah telinga. Yang ni pendengaran yang menggunakan kedua-dua belah telinga. So kepentingan dia ataupun kita kata keistimewaan pendengaran stereofonik ni, dia boleh membantu kita menentukan arah bunyi dengan tepat. Okey. Dan kepentingan pendengaran stereofonik yang lain, kita boleh menentukan lokasi sumber bunyi. Biasanya kalau kita ada dengar bunyi, kita terus berpaling ke arah bunyi tersebut. Maksudnya bunyi yang kita dapat tadi dikesan oleh telinga dan dihantar ke otak tafsir dan dia boleh mengetahui dengan tepat dekat mana arah bunyi tersebut. Okey. Biasanya kalau orang yang pekak ataupun orang yang ada masalah pendengaran sebelah telinga, dia susah nak menentukan arah bunyi dengan tepat. Okey. Kalau kamu tak percaya, cuba kamu tutup sebelah telinga. Kamu mendengar menggunakan telinga yang lagi sebelah. And then suruhlah siapa-siapa panggil kamu. Janganlah tengok dia duduk kat mana. Tengok dia, suruh dia duduk kat satu tempat, suruh dia panggil kamu. Kamu boleh tentukan tak bunyi yang orang panggil kamu tu kat mana dia duduk? Boleh cuba nanti dekat rumah. Okey. So, pendengaran stereofonik ni dia boleh membantu haiwan pemangsa, terutamanya haiwan pemangsa lah, untuk menentukan lokasi mangsanya. Okey. Tapi untuk haiwan jenis mangsa pun dia membantu juga. Dia membantu menentukan lokasi pemburu dan haiwan mangsa tadi boleh melarikan diri daripada haiwan pemangsa. Okey, jom kita lihat rajah 3.1.
Okey, seseorang tu kita tutup mata. Sebenarnya untuk aktiviti ni, untuk syllabus ni dah tak ada. Kalau dulu kita ada satu aktiviti, kita bunyi loceng. And then kita suruh kawan kita tu teka. Tu ada satu aktiviti makmal. Tapi dalam KSSM dia dah buang aktiviti tersebut. Okey. So, kalau kita tengok rajah 1.31 ni, individu ni, murid ni kita tutup mata dia dan kawan dia mengeluarkan meniup saxophone. Okey. And then yang tutup mata tadi tu perlu menentukan dari mana arah bunyi saxophone tu. Okey, so berdasarkan rajah di atas, telinga yang lebih dekat dengan sumber bunyi iaitu telinga kanan dia menerima bunyi lebih awal dan lebih kuat daripada telinga yang sebelah lagi. Dan perbezaan masa dan kekuatan bunyi yang diterima oleh kedua-dua telinga dikesan oleh otak dan seterusnya membolehkan kita menentukan arah sumber bunyi tersebut iaitu dari sebelah kanan. Sebab telinga belah kanan tu dia menerima bunyi yang lebih awal daripada telinga belah kiri. So otak dia akan mentafsir impuls yang dihantar dan mengatakan bunyi tersebut dari belah kanan sebab telinga kanan yang terima dulu arah bunyi itu. Okey, awak cuba lihat cabaran minda. Okey, kita lihat cabaran minda. Bagaimana telinga boleh berfungsi sebagai deria penglihatan bagi orang buta. Biasanya orang buta memang dia tak nampak lah kan. Tapi dia punya telinga dia boleh menentukan arah bunyi tu daripada mana ataupun dia boleh tahu apa yang berlaku dekat depan dia daripada bunyi tersebut. Bagaimana telinga tu boleh berfungsi? Siapa yang ada jawapan? Cikgu tinggalkan jawab soalan tersebut. Minggu depan saya akan tanya lagi sekali, okey? Okey. Tadi kita dengar tentang jenis penglihatan, jenis pendengaran. Sekarang setiap haiwan ni dia mempunyai frekuensi pendengaran yang berbeza-beza. Okey. Kalau manusia kita sebagai manusia kita boleh menerima kita boleh menerima bunyi di mana frekuensi bunyi yang boleh diterima tu adalah antara 20 Hz hingga 20,000 Hz. Ini soalan yang selalu ditanya. Dia akan tanya berapakah julat frekuensi bunyi yang dapat diterima oleh manusia. So the answer is 20 Hz hingga 20,000 Hz. Biasanya kalau macam kita boleh dengar frekuensi julat yang tinggi lah. Okay, so kita lihat dekat sini julat frekuensi haiwan. Okay, kalau singa laut dia boleh mendengar lagi kuat daripada manusia iaitu antara 450 hingga 50,000 Hz. Okay, manakala dolphin dia boleh mendengar pun lebih kuat daripada manusia. Dia punya julat pendengaran 40 hingga 100,000 Hz. Itu adalah julat pendengaran untuk dolphin. Gajah dia punya julat pendengaran rendah sikit. Okay, dia punya julat pendengaran rendah berbanding manusia iaitu antara 16 hingga 12,000 Hz. Okay, anjing. Anjing ni dia adalah haiwan yang mempunyai deria bau yang sangat tinggi. Deria bau dia kuat. Tetapi untuk pendengaran dia pun lebih daripada manusia iaitu antara 67 hingga 45,000 Hz. Okey, kelawar lah yang paling tinggi deria pendengaran dia. Sebab apa? Sebab dia mempunyai julat frekuensi dia antara 2,000 hingga 1,000 Hz. Manakala tikus pun tinggi juga 200 hingga 80,000 Hz. Ini adalah julat frekuensi pendengaran haiwan. Okey, organ deria. Ini tajuk yang seterusnya. Kita nak melihat organ deria menjamin kesinambungan haiwan di bumi. Okey. So, sebenarnya setengah haiwan ni dia mempunyai
keistimewaan dia mempunyai deria tambahan. Okey, dia mempunyai deria tambahan. So, apakah deria-deria tambahan yang dihasilkan oleh haiwan lain ni? Okey, so contohnya ni adalah kumbang. Kumbang ni dia mempunyai, kalau dia mengesan sesuatu rangsangan ataupun dia diancam, dia akan mengeluarkan satu feromon, hormon feromon. Feromon ni adalah untuk dia menarik perhatian pasangan dia. Itu kumbang. Kalau ikan, ikan adalah garis lateral. Okey, ikan adalah garis lateral yang mana dia boleh mengesan arus dekat air. Okey. Manakala untuk belut, dia boleh menghasilkan medan elektrik. Okey. Okey, cikgu nak minta, sebenarnya cikgu nak buat aktiviti ni, aktiviti 1.12 tapi tak ramai pun yang join, baru ada 17 orang. Makin lama makin kurang kita punya kelas ni kan. Cikgu pun tak tahu kenapa, mungkin ada masalah internet lah kot. Okey, so kita nak terus buat latihan praktis formatif 1.4 boleh? It's okay Adam, tak apa Adam. Nanti tulis kehadiran dekat ruangan Adam. Tapi Adam, kita dah habis, cikgu dah habis terang untuk 1.4. Kita ambil masa sikit, kita buat latihan sama-sama. Okay, kita buat latihan modul kamu. Okay. Sebab modul kamu tu cikgu nak minta hantar minggu depan. Tapi sebelum minta hantar tu cikgu nak minta lengkapkan dahulu. Okey, kita lihat modul sains. Okey, sekejap cikgu buka latihan modul sains. Okey, so ni cikgu harap kamu dah lengkap lah praktis formatif 1.3 semua ni. Okey, so sekarang kita nak buat praktis formatif 1.4. Okey, so hari ni kita belajar tentang kepentingan gerak balas terhadap rangsangan dalam haiwan lain. Okey, aktiviti 1.1 dan 1.12 kita tinggalkan dahulu. Kita terus ke praktis formatif 1.4. Okey, kita terus ke praktis formatif 1.4. Kamu boleh rujuk juga buku teks muka surat 39. Ada lagi ke yang tak ada modul dalam ni? Ada lagi tak yang tak ada modul dalam ni? Semua dah ada kan? Okey. So, cikgu bagi masa 10 minit untuk awak jawab dahulu praktis formatif 1.4. Kemudian kita akan bincang bersama-sama. Kalau ada soalan nak tanya, boleh tanya tau sambil-sambil ni. Okay, so cikgu nak tengok dulu kehadiran. Ada lagi tak yang belum isi kehadiran? Okey, ada lagi yang belum isi kehadiran ni. Okey, yang belum isi kehadiran, cikgu papar sekejap kehadiran kamu sekarang. Tolong isi kehadiran sekejap. Sambil-sambil kita buat latihan modul tu. Sekejap ya, saya presentkan kehadiran. Okey, ni. Jap. Yang ini yang warna putih tu. Mula daripada Nur Akil Hairunisa. Yang mula daripada Hairunisa tu yang dah isi. Yang warna kuning jangan tengok. Okay, ni yang dah isi. Ini aja yang dah isi. Cikgu besarkan sikit. Yang dah isi tu yang warna putih tu. Mula daripada nama Hairunisa. Ini yang dah isi. Yang belum isi tu tolong isi sekarang. Cek nama kamu ada ke tak ada dalam ni. Tolong isi sekarang. Sebab saya perlu rekod kehadiran. Manalah tahu siapa yang tak pernah miss kelas tu cikgu terasa nak bagi hadiah ke kan.
Siapa yang rajin, join kelas, aktif, buat latihan. Okey, dah siap tulis kehadiran? Kamu boleh dah siap tulis kehadiran tu boleh buat latihan modul tadi. Okey, dah buat ke? Tengah buat latihan ke tu? Tengah buat. Dah buat dah? Tengah buat. Okey, tengah buat. Good. Buat dulu.